Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari kumpulan 2 iaitu terdiri daripada 6 orang ahli kumpulan iaitu saya sendiri, Nazafira Hasbina binti Fahrul Razi, Adila Yasmi binti Muhammad Aznan, Eza Izzani binti Said, Maizura binti Muhammad Azhari, Nur Idina Iwani binti Kamaruddin dan yang terakhir Wan Fazni Ikma binti Wan Muhammad Razi akan membentangkan tentang apa itu hak kesihatan. Apa itu kesihatan? Kesihatan amat penting dalam menjamin keceriaan hidup setiap individu. Kesihatan merujuk satu keadaan tubuh badan yang tidak mengalami sebarang masalah seperti tiada penyakit kencing manis dan mudah diserang penyakit berjangkit yang lain. Gaya hidup yang sihat merupakan kunci utama kepada kesejahteraan insan. Insan yang sihat pastinya dapat memainkan peranan aktif terhadap pembangunan agama, bangsa dan juga negara. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO 1948 juga telah mendefinisikan kesihatan sebagai suatu keadaan fizikal, minda dan sosial yang sihat, cergas, cerdas serta bebas dari sebarang penyakit berlandaskan keadaan sosial dan masyarakat. Definisi ini menegaskan bahawa kesihatan ditunjangi oleh faktor fizikal dan mental dan sosial yang sihat, berfungsi, cergas serta tidak diancam oleh sebarang penyakit yang boleh memudaratkan insan. CRPD, Convention on the Rights of Persons with Disabilities atau Konvensyen mengenai hak orang kurang upaya adalah hak asasi antarabangsa perjanjian daripada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, iaitu bertujuan untuk melindungi hak dan maruah orang dengan kecacatan. Pihak-pihak dalam konvensyen diminta untuk mempromosikan, melindungi dan memastikan kesenangan sepenuhnya hak manusia oleh orang kurang upaya dan memastikan bahawa orang kurang upaya menikmati sepenuhnya kesamarataan di bawah undang-undang. Konvensyen ini juga berfungsi sebagai pemangkin utama dalam gerakan hak cacat global yang memungkinkan peralihan dari melihat orang kurang upaya sebagai objek amal, rawatan perubatan dan perlindungan sosial ke arah melihat mereka sebagai anggota masyarakat yang penuh dan sastra dengan hak asasi manusia. Konvensyen ini juga diwujudkan bagi memupuk, melindungi dan memastikan orang kurang upaya OKU menikmati hak secara sama rata dan bebas. Seterusnya, prinsip-prinsip umum konvensyen. Yang pertama, menghormati maruah, kebebasan membuat pilihan sendiri dan kemerdekaan untuk semua orang. Yang kedua, tiada diskriminasi yang memperlakukan semua orang secara sama rata. Yang ketiga, pelibatan dan penyertaan sepenuhnya di dalam masyarakat yang menjadikan sebahagian dari komuniti anda. Yang keempat, menghormati perbezaan dan menerima OKU sebagai sebahagian daripada kepelbagaian manusia. Yang kelima, memberi peluang yang sama. Keenam, accessibility mempunyai akses untuk pengangkutan tempat-tempat dan maklumat dan tidak dihalang penggunaan kerana anda seorang OKU. Yang ketujuh, kesamarataan di antara lelaki dan perempuan, iaitu mendapat peluang yang sama, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang kelapan, menghormati kemampuan kanak-kanak, kurang upaya dan hak mereka untuk memelihara identiti mereka, iaitu dihormati kerana kemampuan anda dan merasa bangga diri anda terhadap diri sendiri. Okey, bagi kesamarataan dan tidak mendiskriminasi, kerajaan telah mengiktirafkan bahawa semua orang mempunyai hak untuk dilindungi oleh undang-undang dan undang-undang sesebuah negara adalah diguna pakai untuk semua orang yang tinggal di negara tersebut. Bagi wanita kurang upaya pula, kerajaan mengetahui wanita dan kanak-kanak perempuan kurang upaya menghadapi pelbagai jenis diskriminasi, iaitu kerajaan bersetuju untuk melindungi hak asasi dan kebebasan mereka. Di accessibility pula, kerajaan bersetuju untuk membantu dan merealisasikan kemungkinan untuk OKU hidup berdikari dan menyertai komuniti dan masyarakat seperti mereka. Di mana-mana tempat awam, termasuklah bangunan, jalan, sekolah dan hospital mestilah diberi kemudahan kepada OKU, termasuk kanak-kanak. Jika anda berada di bangunan awam dan memerlukan pertolongan, seseorang penonton, pembaca atau penterjemah bahasa isyarat profesional perlu ada untuk membantu anda.
Seterusnya, kesamarataan di sisi Undang-Undang OKU, iaitu mempunyai hak untuk menikmati keupayaan di sisi undang-undang dengan cara yang sama seperti orang lain. Ini bermaksud semasa anda meningkat dewasa, anda boleh melakukan perkara-perkara seperti ingin mendapatkan pinjaman untuk belajar atau menandatandangi pajakan untuk menyewa pansapuri rumah anda sama ada anda seorang OKU ataupun tidak. Anda juga boleh memiliki atau mewarisi harta. Konvensyen mengenai hak OKU. Konvensyen diwujudkan untuk memupuk, melindungi dan untuk memastikan orang kurang upaya mendapat hak secara sama rata dan bebas. Mereka mempunyai kesaksamaan, hak dan peluang untuk menjalani kehidupan seperti masyarakat yang lain. Hak khusus dalam konvensyen. Hak kesamaan dari segi perundangan tanpa diskriminasi. Hak ini amat penting bagi mengelakkan berlakunya diskriminasi dan ketidakadilan dan seterusnya dapat menegakkan hak asasi manusia. Ia juga termasuk dari segi agama, bangsa dan keturunan. Selain itu, hak untuk kehidupan dan keselamatan. Setiap negara hendaklah memastikan setiap manusia mendapat hak sedia ada untuk hidup dan mengambil tindakan bagi memastikan semua orang kurang upaya dapat menikmati hidup sama seperti orang lain. Dan sama juga untuk hak keselamatan, perlu memastikan hak keselamatan orang kurang upaya terjamin. Contoh keselamatan seperti keganasan atau penderaan. Selain itu, hak untuk pendidikan dan kesihatan. Negara perlu mengambil tindakan untuk meningkatkan kemudahan orang kurang upaya kepada pendidik di semua peringkat dan juga termasuk pendidikan sepanjang hayat untuk mereka. Kemudahan tersebut dapat memudahkan orang kurang upaya. Untuk hak kesihatan pula, perlu meningkatkan perkhidmatan kesihatan termasuk program pencegahan dan pengesanan. Negara perlu membuat program untuk orang kurang upaya sahaja dan untuk memastikan mereka mendapat perkhidmatan perubatan yang berkualiti dan terbaik. Seterusnya, isu-isu OKU dalam Malaysia. Yang pertama ialah sistem pendidikan. Ia terbagi kepada 4, iaitu yang pertama, OKU tidak dikecualikan daripada sistem pendidikan umum seperti contoh pendidikan prasekolah, rendah, menengah dan tinggi. Atas dengan kesetaraan dengan OKU termasuklah latihan vocational dan pembelajaran sepanjang hayat. Kedua, kerajaan membolehkan orang kurang upaya melanjutkan pembelajaran, menyediakan penyesuaian munasabah yang sesuai dengan keperluan, menyediakan prasarana, kelengkapan dan bahan pengajaran, kurikulum dan bentuk sokongan yang lain seperti contoh, sekolah yang dikaji dalam artikel telah dilengkapi dengan kurikulum yang sesuai dengan keupayaan orang kurang upaya. Ketiga, kerajaan mengambil tindakan yang sesuai membolehkan orang kurang upaya mempelajari kemahiran hidup dan pengetahuan sosial bagi memudahkan penyertaan penuh dan setara mereka dalam pendidikan. Sebagai contoh, kerajaan menyediakan guru pelatih pendidikan khas seperti kaedah augmentatif dan alternatif untuk berkomunikasi dengan pelajar yang mempunyai masalah pendengaran. Yang terakhir, orang kurang upaya mempunyai hak untuk akses kepada maklumat, komunikasi dan teknologi atas asas kesetaraan dengan orang upaya. Berbanding dengan sekolah biasanya lain, dalam kalangan orang kurang upaya juga dapat mengakses maklumat dan penggunaan ICT. Ini telah membuktikan mereka berupaya berkomunikasi dengan orang kurang upaya. Dan isu-isu seterusnya, akses kepada kemudahan perkhidmatan dan bangunan awam. Pihak kerajaan perlulah mengambil langkah efektif dengan memperbanyakkan infrastruktur atau kemudahan awam kepada mereka. Hal ini adalah untuk memudahkan orang kurang upaya bergerak dengan selesa. Sebagai contoh, kemudahan lorong khas, laluan berjalan kaki atau tempat khusus untuk meletakkan kenderaan, tandas khas orang kurang upaya dan lain lagi. Selain itu, kemudahan pengangkutan awam. Pengangkutan awam amat penting untuk golongan OKU supaya dapat memudahkan mereka bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Semua pihak perlu mengambil inisiatif untuk mewujudkan banyak lagi kemudahan pengangkutan awam untuk golongan orang kurang upaya. Malah, bas juga perlulah direka khas untuk golongan orang kurang upaya supaya golongan yang berkerusi roda dapat menaiki bas ini dan mampu bergerak ke satu tempat yang lain. Selain itu, peluang pekerjaan juga sering diperkatakan dan menyebabkan menjadi isu ialah golongan orang kelainan upaya mengalami kesukaran untuk diterima bekerja atas alasan-alasan tertentu.
Sikap prejudice yang tidak yakin terhadap kebolehan orang kurang upaya serta peluang pekerjaan yang tidak sepadan dengan kebolehan mereka. Memberikan peluang pekerjaan berdasarkan tahap kemampuan dan kemahiran yang dimiliki mereka. Kita boleh membantu mereka dengan memberikan peluang pekerjaan berdasarkan tahap kemampuan dan kemahiran yang dimiliki mereka. Contohnya, sekiranya mereka mempunyai keistimewaan dalam bidang seni kraft tangan, agensi tertentu bolehlah mengambil mereka sebagai pekerjaan ataupun melatih mereka untuk menambahkan kemahiran dalam bidang tersebut. Dan yang terakhir, untuk perkhidmatan penjagaan kesihatan, pengendalian kanak-kanak berkeperluan khas di peringkat kesihatan dan komuniti, aktiviti pencegahan dan kawalan masalah pekakan dan kebutaan, seperti contoh perkhidmatan di klinik kesihatan. Perkhidmatan yang disediakan adalah aktiviti rehabilitasi atau pemulihan di klinik kesihatan. Aktiviti ini dilaksanakan oleh jururawat kesihatan dan diselia oleh jurupulih anggota dan jurupulih cara kerja. Sehingga kini sebanyak 242 klinik kesihatan telah menyediakan perkhidmatan tersebut. Peruntukan undang-undang antarabangsa. Dalam poin ini ada dua, iaitu hak untuk hidup dalam undang-undang, hak asasi manusia antarabangsa. Lagi satu adalah hak untuk hidup dalam Konvensyen CPDR. Ratifikasi dalam bahasa yang mudah adalah penerimaan apa-apa perjanjian ataupun konvensyen luar negara untuk diterima pakai dalam undang-undang negara. Hak untuk hidup dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa merujuk wad antarabangsa mengenai hak sivil dan politik ICCPR mentarifkan setiap manusia mempunyai hak sedia ada untuk hidup. Hak untuk hidup dalam Konvensyen CRPD. PBB melaksanakan pemakaian konvensyen setelah mendapat pelbagai input dan perbincangan daripada pelbagai negara dan pertubuhan antarabangsa berkaitan OKU. Poin yang kedua adalah peruntukan Undang-Undang Malaysia. Tiga proses diperlukan bagi sesebuah negara mengiktirafkan treaty antarabangsa. Pertama, pada peringkat keputusan memastikan sama ada treaty antarabangsa ini bertentangan dengan undang-undang domestik dari sudut budaya dan ekonomi. Kedua, proses ratifikasi iaitu negara akan menerima laporan berkaitan rekod hak asasi dan keperluan dari segi kewangan. Terakhir sekali, proses pelaksanaan melalui sumber yang ada bagi sesebuah negara. Seterusnya, poin yang ketiga, implikasi kesemarataan hak dalam kalangan OKU. Hak dalam kalangan OKU memainkan peranan untuk mempertahankan maruah mereka. Pertama, menghormati integriti fizikal OKU yang berbeza antara satu dengan yang lain. Kedua, individu hendaklah dilayan mengikut ciri personaliti mereka. Ketiga, membenarkan setiap OKU membuat keputusan. Dan keempat, diberikan layanan sewajarnya oleh anggota masyarakat. Dan itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Kesimpulannya, OKU seperti insan yang lain berhak mendapatkan hak untuk hidup. Konsep hak untuk hidup telah diterangkan dengan jelas dalam mekanisme undang-undang antarabangsa dan domestik. CRPD telah memberikan OKU hak untuk hidup dari 3 perspektif, termasuk dari aspek situasi berisiko dan bantuan kemanusiaan, kehidupan, bermasyarakatan dan bermaruah. Penglibatan masyarakat termasuk parti politik dan pelbagai pertubuhan. Akta OKU 2008 juga telah menegaskan bahawa hak untuk hidup OKU juga meliputi pelbagai aspek termasuk pekerjaan, bangunan, kesihatan, kebudayaan, perumahan, rehabilitasi dan sokongan masyarakat. Hal ini menunjukkan treaty antarabangsa turut memainkan peranan penting untuk mempengaruhi pengubalan akta domestik selaras dengan Malaysia sebagai negara ahli bagi CRPD. Nasib OKU negara ini masih kurang mendapat pembelaan yang serius oleh pelbagai pihak, termasuk perhatian serius daripada kerajaan Malaysia telah dianalisis secara holistik. Cadangan penyelesaian dan penambahbaikan isu OKU telah diutarakan kepada pihak kerajaan sebagai pembuka jalan untuk mengatasi dilema nasib OKU. Negara ini masih menagih pembelaan tuntas daripada pihak kerajaan.